Soalan, minta Ustaz jelaskan dakwaan Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya? Yang ini saya ada jelaskan dalam kuliah semalam. Kalau nak lebih detail boleh pergi ke laman Facebook saya ni yang ada di slide tu. Kuliah semalam di Masjid Al-Huda, Sungai Ara. Tapi secara ringkas, dakwaan seperti ini, dia kata tak boleh buat benda ni. Kita tanya pasal apa tak boleh buat? Pasal Nabi pun tak buat. Dia jawab itu ya, pasal Nabi tak buat ya. Maka dengan jawapan dia itu, dia telah melanggar Al-Quran, dia telah melanggar hadis Nabi SAW, dan dia telah melanggar atau membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Maknanya dakwaan itu tak betul. Satu benda jadi tak boleh buat hanya alasannya Nabi tak buat. Tak betul. Pertama, dia langgar ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil. Maknanya yang Nabi bawa kita kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang baginda larang. Jadi orang ni dia memandai-mandai. Dia kata, dah, bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat haram dah. Mai mana? Quran kata naha. Hang kata lam yaf'al. Ni kan bid'ah. Ini kan menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku telah larang kamu daripada sesuatu, jauhilah perkara yang dilarang itu. Nabi pun kata, "Idza nahaitukum." Nabi tak kata, "Idza lam af'al syai'an fajtanibuh." Apabila aku tak buat satu perkara, maka hendaklah kamu jauhi. Dah. Nabi kata, bila aku larang. Dua dah. Yang ketiga, usul fiqh. Pertama, sumber hukum. Kedua, cara berinteraksi dengan sumber hukum. Ambil catatan dua ni ya. Sumber hukum dan cara berinteraksi. Sumber hukum dalam usul fiqh bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum. Dia bawah tajuk sunnah. Sebelum daripada sunnah, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Sunnah pula dia ada sunnah perkataan, sunnah qauliyah, dia ada sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah. Itu dia masuk kat situ. Apa yang Nabi buat tu kat situ. Dan ada sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Orang lain buat, orang lain cakap, Nabi iktiraf. Dan ada ijma' ulama' sumber hukum, qiyas juga sumber hukum. Jadi kalau orang tu kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Contoh dia kata tak boleh kita zikir sebut Allah. Subhanallah ada, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Yang popular dekat tempat kita zikir la ilaha illallah kan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada juga orang dia zikir dia sebut Allah saja. Allah, 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 Allah. Jadi ada orang kata tak boleh pasal Nabi tak buat. Ini keliru. Pertama, orang yang zikir Allah Allah dia beramal dengan ayat Quran. Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Bila dia sebut Allah, 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 dah terpayung dengan dalil Al-Quran. Kemudian ijma' ulama', tidak ada satu orang ulama' yang larang orang sebut Allah, Allah, Allah. Sehinggalah pertama kali orang yang mempertikaikan zikir Allah, Allah, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pada abad yang ke-8 Hijrah. Berarti pandangan beliau dalam perkara ini melanggar ijma', maka tertolak secara automatik. Yang ketiga, qiyas. Benda yang sama, hukumnya sama. Jadi zikir ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Ada ibadah diikat, itu tak boleh pandai-pandai. Sembahyang ada waktu dia, tak boleh sembahyang luar waktu. Haji ada tempat dia, tak boleh haji di Pulau Pinang, tak boleh haji. Haji mesti di Kaabah, di Makkah. Jadi ada ibadah tidak terikat. Nak zikir bila terpulang, nak zikir di mana tak ditetapkan tempat dia. Nak zikir ada wuduk, bagus. Tak ada wuduk pun boleh zikir. Ya, menghadap kiblat bagus, tak menghadap kiblat pun boleh zikir. Selawat juga sama.
Jadi zikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, zikir dengan Allah juga boleh. Bahkan kalau kita pergi pada sunnah, sunnah bukan hanya perbuatan, sunnah merangkumi juga perkataan. Nabi SAW pernah berpesan pada satu orang bahawa tidak putus-putus lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Nabi pesan macam itu. Jadi ini sumber hukum semua ni. Jadi silap kalau dia kata, oh tak boleh sebut Allah sebab Nabi tak buat, itu kesilapan yang besar. Kalau pun usul fiqh dapat A, makna gagal faham. Ya? Sebab bukan begitu usul fiqh. Yang kedua, berinteraksi dengan sumber hukum. Macam mana tahu kata satu benda tu haram? Kita kata sumber hukum Quran hadis. Betul? Macam mana nak tahu kata Quran kata haram? Macam mana nak tahu kata hadis kata haram? Pertama ada sighatun nahyi. Ada la nahi. Contoh, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Maka difahami di situ menghampiri zina juga sudah haram. Berzina memang haram lah. Menghampiri, mana duduk berdua-duaan. Sebab tu ada tangkapan khalwat tadi. Dia belum zina lagi, tapi dia berkhalwat itu menghampiri zina. Mana tahu kata haram? Sebab Quran kata la. Kemudian yang kedua ada sighatut tahrim. Contohnya, innama harrama alaikumul maitah. Hanya sahaja Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni memakan bangkai, binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu kata haram? Memang istilah tu harrama maknanya mengharamkan. Yang ketiga, zammul fi'li. Dikeji perbuatan itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian. Maka dipahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat, berarti perbuatan itu haram. Tak ada. Ini sembang kedai kopi. Tak apalah orang kampung sembang lagu tu. Takkan ada master, ada PhD pun sembang lagu tu. Lekeh lah. Tak ada dalam kaedah usul fiqh. Bila Nabi tak buat, maka haram. Bahkan kaedah dalam fiqh mengatakan, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi meninggalkan satu perbuatan, tidak memastikan kata perbuatan itu haram. Al-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, belum menetijahkan hukum. Baik nak tahu hukum, tengok pada dalil-dalil yang lain. Boleh jadi haram. Nabi tak minum arak, dan memang minum arak tu haram. Haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum, pasal dalil Quran dan hadis yang menunjukkan arak tu haram. Nabi tak makan daging daub, tapi daging daub tak haram. Orang hidangkan makanan pada Nabi SAW. Nabi memang nak makan dah. Tiba-tiba dia beritahu, ya Rasulullah, itu adalah daging daub. Terus Nabi tak jadi makan. Sebentar lalu haram lah. Kalau tak haram, pasal apa pula Nabi nak makan tak jadi? Rupanya daub. Mana tahu kata daub? Pasal ada sahabat, tak silap saya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia kata tak apalah kalau Rasulullah tak nak bagi kat saya. Nabi bagi. Tak mungkin Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis Nabi tak makan pasal apa? Pasal tak biasa. Bila tak biasa, dia tak lalu. Tadi Ustaz Ishak tanya saya, tak makan tak nasi kandar? Makan sangat. Tapi ada kawan-kawan tak lalu, tak biasa. Jadi bukan pasal haram, pasal tak biasa. Jadi salah mengatakan Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Itu kaedah yang tak betul, melanggar Quran, hadis dan usul fiqh.